So guys, welcome back to my channel. So hari ni aku ada sebuah smartphone baru daripada Samsung lah, iaitu Samsung A33 5G. So phone ini adalah pengganti Samsung A32 5G yang sebelum ni. Tapi kali ni kotak dia memang nipis gila lah, okay? Sebab Samsung ni dia baik hati macam Apple, dia nak selamatkan alam sekitar kita. Jadi kali ini dia tak bagi free charger dekat dalam lah. Dia nak korang guna charger lama korang untuk charge handphone ni lah. Tapi kalau korang tak ada charger Samsung, korang boleh add on lah satu charger original yang berharga RM70 sampai RM100 lah. So dah macam korang beli barang dekat 99 Speedmart lah. Beli barang RM10, kalau nak plastik tu tambah 20 sen. Kalau tak nak bayar 20 sen, korang kena bawa korang punya plastik bag lah. So ini bukan scam ini reality tuan-tuan dan puan-puan. So kalau korang beli online atau beli dekat kedai Samsung kan, memang korang tak akan dapat charger lah. Sebab Samsung memang dia tak bagi charger. Lepas tu phone ni dia ada 4 color lah, iaitu biru, hitam, putih dan peach. Lepas tu phone ni dia ada screen Super AMOLED yang best, chipset Exynos baru yang menggunakan 5nm, ada kamera OIS 48MP, stereo speaker yang support Dolby Atmos, dan RAM dia boleh support sehingga 16GB RAM. So aku pun dah guna phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, kita mulakan video unboxing kita. So design kotak dia memang agak kecil, nipis dan simple. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, kabel USB-C to USB-C dan satu SIM ejector tu saja. Okay? So that's all korang akan dapat lah. Memang dia cut cost gila lah. Lepas tu kalau dari segi rekaan, design dia memang nampak cantik, solid dan ringan. Lepas tu cover dia guna jenis yang plastik, tapi cover dia masih ada anti-fingerprint lah. So kalau korang suka guna phone tanpa casing tu, korang pun tak akan rasa dia senang kotor lah, sebab dia tak akan ada kesan cap jari dekat cover belakang dia lah. Kat sebelah kanan ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri tu dia tak ada benda. Kat atas pula dia ada tempat letak SIM dan satu mic. Lepas tu dia support jenis yang hybrid SIM. So either korang boleh masuk 2 SIM card ataupun korang masuk satu SIM card, satu memory card aja. Lepas tu phone ni dia tak ada 3.5mm audio jack lah. So kalau korang nak guna earphone tu, korang kena guna yang wireless, ataupun korang add on satu USB-C ke 3.5mm punya kabel untuk support wired earphone. Untuk bahagian screen, phone ni dia menggunakan screen 6.4 inci yang menggunakan Super AMOLED display. So screen Samsung memang best lah, sebab color dia nampak cantik dan brightness dia pun agak cukup lah untuk kegunaan outdoor. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke layan movie tu memang sedap lah, sebab dia ada color screen yang agak terang dan viewing angle yang agak baik. Lepas tu phone ni dia pun ada support dual speaker dan Dolby Atmos. Jadi experience tengok movie guna phone ni memang sedap lah, sebab sound quality dia memang best dan crispy. So kalau korang nak tengok movie tu, korang just beli satu popcorn saja dan duduk kat rumah tu, korang pun dah rasa macam tengok dekat cinema dah. Untuk bahagian memori, phone ni dia menggunakan 128GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memori, phone ni dia ada memori yang agak besar. Tapi kalau korang still rasa tak cukup, korang pun boleh add on memory card dia sehingga 1TB. Kalau korang nak gunakan untuk multitasking tu, buat banyak kerja pun tak ada masalah juga, sebab phone ni dia ada RAM expansion, di mana dia boleh extend RAM dia sehingga 8GB. So total korang boleh dapat sehingga 16GB RAM lah. Lepas tu untuk bahagian bateri, phone ni dia menggunakan 5000 mAh dan phone ni dia ada support fast charging sehingga 25W. So untuk ketahanan bateri, phone ni dia pun kira agak tahan jugalah, sebab bila aku guna 90Hz punya refresh rate, dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari setengah, baru korang kena charge 1 kali lah. Tapi kalau korang nak bateri yang lebih tahan, korang boleh lowerkan refresh rate dia, so bateri dia boleh tahan sehingga 2 hari lah, baru korang kena charge 1 kali. Lepas tu untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Samsung UI 4.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI tu, UI Samsung tu dia memang cantik lah, okay? Sebab ikon dia nampak cantik, clean dan simple. Lepas tu phone ni dia ada Samsung Knox, di mana dia ada multi-layer protection yang boleh protect data korang dicuri oleh orang lain lah. Kalau nak unlock phone tu, korang pun boleh guna face unlock. Tapi kalau korang tengah pakai mask tu, korang still boleh guna in-display fingerprint lah.
Kalau korang jenis yang kerja kat outdoor tu atau selalu exercise dekat luar tu kan, phone ni pun agak sesuai untuk korang juga sebab dia ada IP67 water resistant. So masa korang jogging ke, tengah kerja kan, tiba-tiba hujan tu, korang pun tak perlu risau sebab phone ni dia ada water resistant. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset yang agak baru iaitu Exynos 1280. So untuk bahagian chipset ni dia kira agak mantap juga sebab kalau korang nak gunakan untuk scroll social media ke, kerja harian, performance dia memang agak smooth. Lepas tu kalau nak gunakan untuk gaming pun tak ada masalah. Masa main game tu chipset ni dia pun tak cepat panas lah. Cuma grafik tu korang tak boleh expect dia high sangat lah sebab Exynos ni dia chipset yang baru, jadi banyak game yang dia still tak optimize lagi lah kalau kita compare dengan Snapdragon. So untuk gaming performance, saya rasa dia agak average sajalah untuk sementara ni. Lepas tu untuk bahagian kamera dia menggunakan 48MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide, 5MP untuk macro, 2MP untuk depth sensor dan 13MP untuk selfie kamera. So untuk kualiti kamera dia memang kira agak cantik juga. So far kualiti dia agak accurate, color dia nampak punchy dan kamera dia pun ada OIS juga. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, kamera dia memang kira agak sedap jugalah. Cuma portrait mode dia, saya rasa dia lembab sikit sebab untuk portrait mode dia kurang sedap sikit lah dekat cutting dia. But it's still acceptable lagi lah. Dan night mode dia pun saya rasa biasa-biasa sajalah, dia tak adalah best sangat. Kira okey sajalah untuk daily use. Lepas tu kamera selfie dia pun saya rasa dia kurang sedap sikit sebab color dia nampak kurang sedap sikit kalau kita compare dengan Oppo dan Vivo. So sekarang kita tengah rakam guna kamera Samsung A33 ni. Okay, yang ni 1080p 30 frame per second. So dia ada image stabilization lah sebab phone ni dia ada OIS. Okay, agak stable. Yang ni pula yang 4K. So yang 4K dia pun 30 frame per second tapi dia tak ada image stabilization lah. Okay, jadi korang akan nampak dia akan bergegar sikit lah. Okay, yang ni 1080p 30 frame per second. So yang ni dia ada image stabilization lah. Kita lari sikit. Okay, ni kualiti dia. Yang ni 60 frame per second 1080p. So dia tak ada EIS lah. Okay, tak ada OIS, sorry. Yang ni pula yang 4K. 4K pun tak ada image stabilization lah. Okay, so suggest korang guna tripod sajalah. Okay, kita lari sikit. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah function dia dekat sini dulu. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually bagi saya kalau korang nak cari sebuah gaming smartphone tu, saya rasa dia kurang sedap sikit lah sebab Exynos ni dia memang kurang optimize dekat gaming sana lah. Sebab kalau korang jenis suka gunakan phone untuk gaming kan, actually saya lebih prefer guna Snapdragon sebab Snapdragon tu dia lebih optimize dekat gaming lah. So banyak game yang korang nak main dekat high graphic tu, guna Snapdragon chipset is better than Exynos lah. Tapi kalau korang nak cari sebuah smartphone untuk kerja harian, phone ni memang kira agak best lah sebab dia ada Dolby Atmos yang best, dia ada 2 speaker dan RAM dia boleh extend sampai 16GB RAM lah.
So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak layan movie tu memang sedap lah sebab dia ada sound yang sedap dan color screen yang cantik. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah, korang boleh cari kat sana. Lepas tu kalau korang dah beli phone ni, korang pun boleh share korang punya experience dekat bawah lah. Adakah phone ni okey ke tidak, adakah phone ni mahal ke tidak, dan apa-apa sajalah korang boleh komen kat bawah. Korang boleh share lah korang punya experience tentang phone ni lah, okey? So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.